Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah jumpa lagi kita dalam saya punya video pada hari ini. So, hari semakin hangat sahabat-sahabat. Isu di negeri Selangor ni, apa nak jadi dengan kepimpinan negeri Selangor sahabat-sahabat. Pakatan Harapan harapan kononnya. So, selepas skandal dengan projek tanah, projek gateway, maka timbul lagi satu projek insurans. Apa sudah jadi, di mana klaim daripada PMX kononnya kerajaan Pakatan Harapan ni adalah kerajaan yang telus, yang bersih, yang berintegriti, yang akan hapuskan rasuah. Akhirnya indah khabar dari rupa sahabat-sahabat. So, setelah kita mendengar di mana-mana social media mengenai isu insurans, ini adalah satu isu yang amat besar sekali sahabat-sahabat, amat bahaya dan amat besar, yang tak silap saya melibatkan lebih kurang 60 bilion perbelanjaan kerajaan negeri Selangor terhadap insurans tersebut. Walaupun dia kata itu insurans percuma, tetapi itu adalah satu jalan untuk mereka mencucikan duit kerajaan untuk mendapat modal untuk membuat PRU yang ke-15 hari tu. PRU 15 hari tu, inilah cara mereka nak cari duit. Yang dulu dia tuduhnya Perikatan Nasional sakau duit judi, rupanya Pakatan Harapan pun sakau duit insurans. Sebab yang kita dimaklumkan, mereka, yakni parti Pakatan Harapan ataupun PKR juga di Selangor, yang mendapat komisen beratus juta mengenai insurans tersebut. Jadi sekarang sahabat-sahabat, yang paling bahaya, yang paling menakutkan ataupun memberi satu bahaya kepada rakyat Selangor adalah mereka menggunakan data peribadi tanpa kebenaran. Ini yang kita telah lihat di beberapa social media, dan juga kita telah dengar isu ini, yang mana ramai rakyat yang di Selangor yang tak tahu nama mereka digunakan untuk mendapatkan insurans tersebut. Seperti mana yang kita lihat Mantoba ataupun dikenali dengan YB Viral pun, mereka ada nama dia di dalam permohonan insurans. Dan semalam saya lihat satu video juga, Raja Putra pun dan keluarga pun ada nama di dalam permohonan insurans tersebut. Sedangkan insurans itu, cara-cara insurans itu dia ada syarat-syarat untuk mendapatkannya. Pertama sekali, mestilah pengundi Selangor. Kedua, alamat Selangor. Ketiga, dia mesti memohon cara online, cara permohonan. Jadi apa yang kita lihat dan apa yang kita tengok, maka perkara-perkara itu tak dibuat dengan mengikut prosedur yang ditetapkan. Yang ini yang paling bahaya sahabat-sahabat, data peribadi kita disalahgunakan. Seperti mana yang kita lihat juga semalam dalam beberapa hari, Menteri Besar Selangor Amiruddin mengatakan itu adalah pra-pendaftaran. Itu pembohongan. Itu satu pembohongan yang jelas sahabat-sahabat, bukan pra-pendaftaran. Kalau pra-pendaftaran, dia tak akan dapat nombor polisi, dia tak akan dapat tarikh luput. Sekarang ni orang yang telah mendapat insurans tersebut, yang tanpa pengetahuan mereka, telah menunjukkan bukti bahawa di situ dah tertulis tarikh luput dan nombor polisi. Ini amat bahaya sahabat-sahabat. Yang keduanya, NBI tidak mempunyai majority share dalam syarikat yang memegang induk polisi tersebut. Ada satu syarikat lain, syarikat yang Cina, yang memegang 51%, tak silap saya. Di situ amat berbahaya kerana data-data rakyat Selangor telah dipegang oleh sebuah syarikat Cina. Di situ kita takut dia menyalahgunakan data peribadi kita. So, ini pun satu perkara yang kita tak boleh biarkan begitu. Sahabat-sahabat, ini melibatkan ke data kepribadian kita. Mereka boleh menyalahgunakan data kepribadian kita. So, sekarang ni
apa nak jadi sekarang ni dengan kerajaan negeri Selangor. Saya tak salahkan yang dulu Yang Mulia Sultan Selangor untuk mengekalkan Amir sebagai Menteri Besar Selangor, sebab itu nama-nama yang telah dihantar oleh pengurusi parti mereka, iaitu Anwar Ibrahim yang mencadangkan semula Amiruddin. Tetapi kita bila lihat tentang skandal demi skandal, skandal demi skandal, jadi sepatutnya Amiruddin ni tak layak untuk menjadi Menteri Besar Selangor, kan? Sebab penyelewengan banyak yang dibuat oleh Amiruddin. Sekarang ni saya nak mencabar kepada Kementerian Dalam Negeri, iaitu Pudin, supaya mengambil serius dalam perkara ni, sebab report dah banyak orang buat. Banyak orang buat report tentang perkara ni. Kalau REE laju kau orang buat kerja, cepat kau orang boleh dapat detect, cepat kau boleh korek sana, kau boleh korek sini. Sekarang kita minta lah Pudin supaya korek perkara ni, gunakan apa kuasa yang mereka ada dalam KDN, dalam PDRN ke, dalam SPRM ke, semua kena terlibatlah dalam perkara ni. Kalau betul nak tunjukkanlah Kerajaan Pakatan Harapan ni kerajaan yang membantas rasuah, yang bersih, yang tidak akan buat kerja-kerja yang melibatkan ketirisan, kan? Tapi kita lihat sekarang ni skandal demi skandal. So lagi satu yang peliknya, dia kata rakyat Selangor yang wajib mendapat permohonan dapat insurans tersebut, tetapi orang yang luar daripada Selangor pun ada. Ini pun salah satu daripada perkara yang amat menakutkan rakyat, sebab data peribadi rakyat digunakan tanpa kebenaran. Lepas tu membeli nama-nama pengundi daripada SPR. Oh, dia kata itu daftar awam, daftar pemilik awam boleh diambil. Mana boleh? Walaupun diambil, untuk apa tujuan? Tujuan dia apa untuk ambil daftar pemilik tu? Walaupun dia kata itu daftar awam pun tidak boleh. Okay? Jadi sahabat-sahabat, ini adalah satu kesalahan besar sahabat-sahabat yang boleh menggusarkan ataupun menakutkan ataupun membahayakan rakyat negeri Selangor. Menyalahgunakan kuasa, menyalahgunakan keuangan kerajaan. Jadi sekarang ni yang saya mengkaji dari segi perkara ni, saya rasa banyak ketirisan. Syarat-syarat yang termaktub dalam program tersebut semua tidak diikuti. Dia tidak fulfill dengan syarat-syarat tersebut. Orang luar yang bukan kat Selangor pun boleh dapat, orang yang tak duduk Selangor pun boleh dapat, orang yang tak mengundi Selangor pun boleh dapat tanpa pengetahuan mereka. Ini satu masalah sahabat-sahabat. Jadi sekarang ni dah sampai masanya lah sahabat-sahabat. Saya mohon kepada Kepimpinan Perikatan Nasional, gunakanlah isu ni, gunakanlah perkara ini untuk menyelamatkan rakyat Selangor dan juga rakyat Malaysia daripada kerajaan yang sedia ada ni. Kerajaan Madanon ni yang konon ni nak membentas rasuah, tapi saya tengok kerajaan ni lagi teruk sahabat-sahabat. Yang paling kita takut sekali, syarikat yang memegang saham terbesar untuk polisi insurans tu adalah syarikat Cina. Yang mana Raja Putra telah mengeluarkan kenyataan bahawa DAP juga terlibat dalam syarikat tu. Ini adalah satu perkara yang amat serius sahabat-sahabat. So saya minta lah kepada rakan-rakan saya dalam PKR tu, renung-renungkanlah. Ini ke kerajaan yang kita nak pilih dia. Ini ke kerajaan yang kita nak ikut dia. So dah sama masa sahabat-sahabat, kita harus tolak kerajaan yang sebegini. So inilah yang kita akan ambil kesempatan di PRA Pulai dan juga Jeram supaya menolak Pakatan Harapan PN untuk memberi mereka undi ataupun nak melantik lagi mereka sebagai ahli parlimen ataupun ahli Dewan Undangan Negeri. Tak boleh dah. Kerajaan macam ni kita dah tak boleh percaya dah. Dah tak boleh nak percaya dengan banyak perkara yang dibuat, penyelewengan yang dibuat terhadap rakyat. Ini lagi satu perkara buat rakyat ni kita tak boleh terima. So saya harap PDRM terutama Pudin daripada KDN, so segerakanlah siasatan, sebab ramai report yang dah dibuat. Ramai orang yang dah buat report tentang perkara ni dan perkara ni pun dah terbongkar. Sahabat-sahabat, so menggunakan data peribadi orang tu amat salah, amat berbahaya. Dan itulah yang akan mendatangkan bahayanya rakyat negeri Selangor yang disalahgunakan oleh kerajaan negeri Selangor terhadap data-data peribadi rakyat Selangor dan juga rakyat Malaysia juga. Ini kita kena benteras, kita kena war-warkan perkara ni, kita kena minta kepada kerajaan Madanon, kalau konon-kononnya bersih, PMX ambil tindakan segera. Tunjuk kepada rakyat Malaysia bahawa kamu betul-betul telus
Jangan berat sebelah. Kalau REE kamu laju tak kalah, bab insurans kamu nak slow kan. So kat sini rakyat dah boleh menilai. Saya harap kali ni kita akan hukum PHBN punya kerajaan, dan ini kerajaan Madanon, kita hukum mereka dalam apa saja cara, sama ada undi tak percaya di parlimen ataupun kita jatuhkan dalam pilihan raya. So kerajaan macam ini kita tak boleh kekalkan lagi sahabat-sahabat, amat berbahaya. So itu sajalah sahabat-sahabat perkongsian saya pada hari ini. Semoga kita menjadikan isu ini sebagai satu iktibar, supaya rakyat sedar bahawa kerajaan yang konon-kononnya nakkan kebaikan, nakkan kebersihan daripada segala-gala penyelewengan, maka perkara itu telah menjadi kerja-kerja mereka sekarang ni. So itu sajalah sahabat-sahabat perkongsian saya. Sekali wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.